Terima kasih. Sepatutnya Yang Berhormat Speaker. Modison dulu. Tahu. Silakan Yang Terima Berhormat. kasih. 10 minit. Saya bangun untuk menyokong round 6 pindaan ini kerana ini adalah perkara utama dalam persefahaman kita dengan kerajaan dan Perdana Menteri. Malah kita berikan kata dua bahawa syarat diteruskan memorandum persefahaman adalah kelulusan pindaan perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963. Saya ucap terima kasih kepada Perdana Menteri dan Menteri kerana usaha beliau mengadakan sesi libat urus mengambil kira beberapa pandangan. Tapi tidak boleh kita nafikan juga bahawa inisiatif yang bermakna telah dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan pada 2019 walaupun tidak mendapat dukungan kerana beberapa peruntukan lain, tetapi inisiatif itu memenuhi tuntutan kita kedudukan wilayah Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dan juga tentang memperkukuh kuasa yang dijanji pada tahun 1963 dengan beberapa pindaan selepas itu 66 dan 67. Tetapi untuk memulakan saya rasa elok kita beri penghargaan kepada pengasas negara kita Malaysia kerana saya tidak mahu generasi kini lupa bahawa penubuhan Malaysia ini, negeri bertuah ini adalah dengan usaha gigih pemimpin-pemimpin Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak walaupun pada peringkat awalnya Singapura. Maka harus Parlimen menggunakan majlis ini menyatakan penghargaan tokoh-tokoh besar negara kita, Tunku Abdul Rahman, almarhum, Tun Abdul Razak, Tun Tan Siew Sin, Tun Sambatan, Ong Yok Lin dan S.A. Lim. Dan untuk Sabah, masa itu dikatakan for North Borneo, Tun Datuk Mustafa, Datuk Harun, Datuk Donald Stephens, Ku Siak Chiu dan G.S. Sundang di antara lain. Dan untuk Sarawak, Tan Sri Tembung juga, Abang Haji Mustafa, Ling Beng Siu dan Abang Haji Openg. Saya memilih untuk menyebut kerana sejarah tidak boleh memadam peranan besar mereka. Apakah semangat yang ditekankan oleh mereka? Ini diungkapkan dalam bahasa Tunku Abdul Rahman tentang penyertaan negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak to ensure that our Malaysia is truly worthy of the aims and hopes we have shared, the trials and the stress we have endured in working together to achieve our common destiny. Kita tidak boleh melupakan bahawa kerana beberapa kelemahan di semua pihak menyebabkan perjanjian ini yang telah termeterai 58 tahun yang lalu hanya dimaknai dan diterjemah dalam pelaksanaannya sekarang. Maka kita generasi ini dan pimpinan sekarang harus mohon maaf dan menerima kenyataan kelemahan kita dalam memaknai dan melaksanakan janji yang disepakati oleh pemimpin-pemimpin besar negarawan kita dari Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan ini bagi saya lebih penting daripada melihat pencerakinan peruntukan khusus yang telah kita persetujui, iaitu matlamat kita untuk menegakkan negara demokratik dan adil. Bukan sekadar menjamin kuasa bagi negeri Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Ini telah kita selesaikan. Tetapi menjamin bahawa matlamat kita memelihara kepentingan rakyat itu berbeza dengan memelihara kepentingan negeri. Memelihara kepentingan penguasa negeri dan elit politik negeri dengan kepentingan rakyat. Sebab itu kita nak pastikan perjanjian ini dapat dilaksanakan sepenuhnya. Saya beri contoh kecil yang kita bahaskan beberapa hari yang lalu. Soal pelaksanaannya sekolah-sekolah daif. Tak mungkin kita teruskan negara kesatuan dengan semangat ideal merdeka Malaysia ini sekiranya sekolah-sekolah daif itu tersebar luas, melimpah di Sabah dan Sarawak walaupun ada di Semenanjung. Ya.
Apakah tak boleh dengan semangat perjanjian Malaysia pelaksanaan ini kita pastikan bukan memberikan anugerah kepada syarikat-syarikat atau orang-orang kaya, tanah dan bala. Itu bukan pertimbangan kita. Tetapi menjamin hal-hal yang basic. Asas api dan air. Baik orang Kadazan atau Berdayuh atau Melanau atau Iban atau orang Punan. Dan sekolah-sekolah daif ni saya sebut umpamanya 85.6% Sabah dan Sarawak. Sepatutnya ada dengan semangat pelaksanaan perjanjian ini, kita pastikan pelaksanaan itu diteruskan sekarang. Ini yang saya sebut. Masa tidak mengizinkan, jadi saya tidak akan berikan celahan kerana masa sangat terbatas. Ramai yang kena berucap. Jadi sebab itu bagi kami bila memilih untuk menyokong dan meletakkan syarat dalam memorandum persefahaman ini, bukan sahaja technicalities of the law, tetapi the spirit of the constitution. Dan semangat merdeka yang lontarkan oleh pemimpin negara pada ketika itu adalah memaknai kemerdekaan. Dan kemerdekaan ini memberi harga yang besar. Berbeda dengan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 31 Ogos 1947, perjuangan besar tetapi tidak menghasilkan bantahan seperti yang berlaku di penubuhan Malaysia 1963 yang mengundang konfrontasi oleh Presiden Soekarno Indonesia. Dan masa ini, sebab itu kita juga melihat betapa perlunya Sabah dan Sarawak itu dipertahankan dan mengiktiraf peranan dan sumbangan pihak keselamatan negara, tentera dan polis yang mengorbankan tenaga mereka dan masa untuk mempertahankan wilayah yang tercabar oleh kuasa yang lebih besar jiran kita pada ketika itu. Alhamdulillah keadaan sudah stabil dan aman. Tetapi jangan kita dan generasi sekarang melupakan sumbangan besar pemimpin-pemimpin ketika itu dan badan keselamatan, pasukan keselamatan, tentera, polis dan lain-lain, rangers dan lain-lain pada ketika itu, kerana ancaman itu real dan juga ancaman military, ketenteraan, pasukan gerombolan komunis yang ada terutama di Sarawak dan di Sabah. Jadi saya tekankan di sini juga satu hal yang juga harus dapat perhatian dan keprihatinan, iaitu semangat ini jangan dilupakan. Bukan saja oleh pemimpin di Semenanjung, tapi oleh Sabah dan Sarawak. Ini bukan peralihan kuasa mereka, tetapi kuasa rakyat mereka. Ada beda. Kerana saya lihat dalam perbincangan ini, mereka mohon kuasa yang lebih. Kita ambil itu contoh immigration. Immigration itu semangat kalau kita kesatuan Malaysia, bukan untuk menyalahgunakan. Sampaikan ahli parlimen tak boleh masuk Sarawak. Ini bukan cara dia. Semangat itu adalah untuk membina kesatuan. Yang nak dilarang berikan kuasa kepada Sabah dan Sarawak supaya mereka boleh memilih untuk menghalang kemasukan daripada negeri-negeri jiran yang akan mempersulitkan dari segi keselamatan atau akan menetap di situ tanpa kawalan. Saya hormat hak itu. Tetapi nampaknya digunakan termasuk dalam musim pilihan raya ini menghalang kemasukan ahli-ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat. Ini saya fikir satu peringatan kepada pimpinan Sabah dan Sarawak. Pertama, untuk memahami aspirasi kemerdekaan, memahami bahawa pasukan keselamatan majoriti dari Semenanjung turut menjaga, mempertahan, membela mereka dari kepentingan rakyat, dan berikutnya menjaga supaya kuasa yang lebih itu bukan bermakna mereka boleh buat dan lakukan sewenang-wenangnya. Lihat apa yang dibincangkan, peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan tidak dikatakan kurang. Tapi jangan dilupakan bahawa sejak merdeka 58 tahun ini, terlalu ramai pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak, pemimpin silih berganti, ketua silih berganti, tetapi memunggah kekayaan yang luar biasa. Dan di dalam masa yang sama memiskinkan rakyat. Ini bukan semangat penubuhan Malaysia. Penubuhan Malaysia itu menjamin keselesaan, keadilan bagi semua rakyat. Maka kalau hasil itu dari persekutuan, hasil itu diagihkan dengan adil. Kalau hasil itu di Sarawak atau Sabah, hasil itu juga harus
agihkan dengan adil dan jangan sampai kita dapat umpamanya syarikat-syarikat, company dan kawan-kawan mereka pimpinan politik dengan kekayaan yang luar biasa. Ini harus dihentikan dan kita harus tegaskan dalam memaknai semangat perjanjian Malaysia 1963 dan saya mulakan tadi dengan menyatakan penghargaan, penghormatan kepada pemimpin-pemimpin besar, negarawan yang berpandangan jauh dari semua suku kaum penting negara kita. Jadi jangan kita sebut hanya Tunku Rahman atau Tuan Abdul Razak, tapi juga Temenggung juga, Tuan Mustafa, Donald Stephens dan lain-lain. Jadi saya menyokong. Yang Berhormat Stampin.